Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina bisu'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw shahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma asrif 'anna syururahum waj'al syururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa 'ibratan li ulil albab ya sami'ad du'a ya jabbaras samawati wal ard. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada perjumpaan kita ni, insya-Allah kita nak sambung pengajian kita tentang ilmu mustalahil hadis daripada kitab Tuan Guru Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Kita telah ambil semalam tu daripada kepentingan ilmu mustalahil hadis ni apakah, maka kita telah dengar dah semalam tu apa yang dikemukakan oleh tuan guru kita. Maka pada malam ini, iaitu insya-Allah, kita nak mari tengok pula soalan yang kedua. Karena kita ni orang panggil as'ilatun wa ajwibatun fi mustalahil hadis. Nah, soalan-soalan dan jawapan-jawapan tentang mustalahil hadis. Itu dia. Soalan yang kedua, dia kata, ma makna at-tariq awis sanad? Apakah makna jalan ni ataupun sanad? Kerana khususiat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu al-isnad. Sanad ni makna sanad yang nak mensahkan hadis. Di sana ada sanad untuk kita nak memuliakan diri kita, nak kita duduk di atas jalan ni para-para ulama. Tapi sanad yang kita nak muliakan diri kita itu tidaknya kita nak bina di atas dia itu nak sahkan hadis, tak sahkan hadis dah. Sebab sanad hak mensahkan hadis itu siap-siap dah ulama kita telah menyatakan di dalam kitab-kitab hadis
daripada kitab hadis yang 6 itu hak masyhur, Imam Al-Bukhari, Sahih Imam Al-Bukhari, Sahih Imam Muslim, Sahih Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai dan Ibnu Majah. Dan Masna' Imam Ahmad, Muwatta' Imam Malik, Masna' Imam Syafi'i dan sebagainya. Maka sanad yang ada dalam tu orang panggil sanad yang kita nak berdiri di atas dia, nak sahkan hadis ataupun tak sahkan hadis. Hak tu nak bercara. Ada pun sanad yang ada sekarang di guru-guru alim ulama kita ni, itu untuk nak syaraf, nak memuliakan, nak memasukkan diri kita di dalam kemuliaan itu supaya dapat hasil sambungnya ilmu kita dengan para ulama dan dapat keberkatan di dalam kita menututi ilmu pengetahuan. Lalu orang tanya, kata apakah makna at-tariq ataupun sanad? Sanad ni makna lagu mana? Tu soalan mari. Wa mal matnu, wa mal ma'na matni, dan apakah makna matan? Matan ni makna lagu mana? Ni pelajar-pelajar ilmu agama ni, kita kena sungguh sikitlah masalah ni. Mathil lima taqul. Wari misal bagi apa yang engkau itu kata. Nah, cuba wari misal apa yang engkau itu kata, wari misal. Yang itu adalah soalannya. Jawab jim, jawabnya at-tariq. Tariq ataupun al-isnad makna gimana? Huwa silsilatur rijali al-muwassalati lil matn. Sanad ni makna talian. Silsilah ni asal kita terjemuh makna rantai. Makna talian ar-rijal. Rijal di situ makna macam mana? Rijal di situ makna orang hak royak hadis Nabi tu. Orang hak royak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang daripada anak murid kepada guru, daripada anak murid kepada guru, daripada anak murid kepada guru, hingga kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna silsilatur rijali al-muwassalatu lil matn. Bagi matan. Itunya. Makna kata matan itu adalah ghayah. Tujuan yang kita bahas iaitu matan. Nah, tetapi nak sampaikan matan, makna nak sampaikan kepada perkataan sebedaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti kena ada orang yang ambilkan hadis daripada mulut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, daripada perwaktan dia, daripada akuan dia, daripada akhlak dia, bawa datang sampai kepada Imam Al-Bukhari masalan. Sampai kepada Imam Muslim, sampai pada Imam Abi Dawud, Imam Tirmizi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, umpama tu. Nah, kita faham. Kata gapo makna al-isnad. Tu dah. Habis itu. Wal matnu, dan matan, apa makna matan? Pelajar, matan makna lagu mana? Ni kita kena jaga ilmu agama ni. Huwa, iaitu ma yantahi ilaihi sanadu minal kalam, yakni perkara yang sudah kepadanya oleh sanad daripada percakapan. Percakapan di sini katanya para ulama yakni ada dua. Wa imma perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang panggil hadis. Wa imma perkataan sahabat ataupun perkataan tabi'in, orang panggil athar. Mana dua-dua ni orang panggil kata ghayah, orang panggil matan. Orang panggil gapo? Orang panggil matan. Orang panggil matan. Barang yang disudahi kepadanya oleh apa? Oleh sanad. Guru ni ambil pada guru ni. Guru ni ambil pada guru ni. Guru ni ambil pada guru ni sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai pada Nabi Muhammad tu panggil apa nama tu, tepat kesudahan bagi matan. Itu dinamakan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau kena kepada perkataan sahabat ataupun tabi'in, orang panggil athar. Orang panggil apa? Orang panggil al-athar. Orang panggil al-athar. Maka tak ada gapalah, dua-dua tu adalah dinamakan matan belaka. Namakan matan belaka. Misal umpama mana? Awari misal sikit supaya nak taudih. Misal ni satu perkara yang nak apa nama ulama kata, yang nak takribkan maklumat ataupun takrib al-afham.
Wari misal, wari contoh untuk nak mendekatkan faham seorang kepada matlamat. Kalaulah orang guru pandai wak misal, anak murid dia tu baik jadi alim. Pandai reti sungguh. Sebab apa? Sebab dia ni adalah adalah orang yang bijak di dalam masalah memisalkan supaya nak fahamkan masalah yang payah, ia pasti tupai misal tu nak mudahkan faham. Tu bijaknya orang yang Allah Subhanahu wa taala buka perkara tersebut. Kamithali lidzalika, seumpama misal bagi dimakian itu, dimakian mana? Dimakian kata sanad serta matan tu. Mana macam mana? Mari kita tengok. Baik. Ia kata ma akhrajahu al-Bukhari wa Muslimu wa Abu Dawud. Syekh kata hadis lah di situ tu. Hadis yang keluar akan hadis tu. Akhraja makna mengeluarkan. Tak? Mengeluar makna kata wa'ri, waktu baik mari. Adapun kharaja makna dia pergi sendiri, keluar gitu. Nampak? Kalau mengeluar kita tolak witu baik itu. Kita ambil wa'ri tu. Mana akhraja. Bahasa Arab yang gigit tu. Ma akhrajahul Bukhari, iaitu barang yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Mana hadis yang diriwayat oleh Al-Bukhari lah. Tu maknanya gitu. Wa Muslim, dan Imam Muslim. Apabila kata ma akhrajahul Bukhari dan Muslim, maka pahal kata hadis tu ada mana? Ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Nak kata lain pada ni tak boleh. Kalau ayat kata ma akhrajahul Bukhari tapi yang maksud kita hak lain daripada Sahih Bukhari, maksud Tarikh Al-Kabir bagi Imam Bukhari ke Adabul Mufrad bagi Imam Bukhari ke juz'un fi qiraati khalfal imam ke daripada kitab Khalqu Af'alil Ibad itu bukan. Pasti kita kena rayak akhrajahul Bukhari fi Adabil Mufrad. Mengeluarkan hadis itu oleh Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad. Nah, ayat kata akhrajahul Bukhari saja tak boleh. Kalau ayat kata akhrajahul Bukhari saja, pasti hadis itu ada di dalam Sahih Bukhari, juga Muslim, juga Abu Daud, juga Tirmizi, juga Nasa'i, juga Ibnu Majah. Kalaulah kitab lain, pasti kita kena rayak. Kalau gitu, kalau kita tak rayak, seolah kata kita tidak beramanah di dalam menyampaikan ilmu pengetahuan, dan salah kita faham tentang masalah kita nak nakalkan ilmu kepada umat masyarakat. Faham tak masalah nah? Wa Abu Dawud, Imam Abi Dawud mengeluarkan. Lalu Syekh kata wal lafzu li Abi Dawud, dan lafaz ini hak aku nak bawa datang ni daripada Imam Abi Dawud. Macam mana pula? Nak ayat kata hadis ni Imam Bukhari pun keluar, Imam Muslim pun keluar, Imam Abu Daud pun keluar. Akan tetapi hak aku nak wari ni lafaz hak Abu Daud. Maknanya ia tak ada wari lafaz hak Bukhari dan lafaz hak Muslim. Seolah kata tiga orang imam ni mengeluarkan hadis hak kita lagi akan dengar ni belaka. Akan tetapi hak aku nak wari ni mata ni sanad ni hak Imam Abu Daud. Imam Abu Daud ni cara beramanahnya ahli hadis di dalam masalah pengajian dia. Masalah pengajian dia berhalusi dalam masalah nak nakalnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat masyarakat. Bukan makna kata mudah-mudah, kerana kita nak ambil hadis Nabi ni wari kepada masyarakat, kita kena, bahasa orang tua kata, kena beringat, kena selidiki, kena periksa mengikut cara-cara yang ulama itu periksa, dan kita ambil daripada qawaid ulama itu. Mari kita periksa hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, katanya Syekh wari misal di sini, dia katakan qala haddatsana Sulaiman bin Harb. Berkatanya Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, haddatsana, telah mengkhabar akan daku ataupun telah meriwayat akan daku oleh Sulaiman anak Harb Al-Azdi. Dia ni mati pada tahun 224 Hijriah. Siapa ada kitab tu, kitab tangi tanda lah. Nah, tanda hak ambah riwayat ni sebagai tanda dhabit, orang panggil, supaya nak uji kita itu tanda kata kita ni adalah orang belajar. Kerana ilmu ni ya liar, kalau kita tak tulis, tak tanda, ya terlupa.
Bahasa dia, manusia kita ni cara mengaji umpama ni lah. Ni kita nak mengaji terutama anak-anak muda kita, ikhwah-ikhwah kita daripada kalangan adik-adik, dan sebagai pengingatan bagi abang-abang dan ayah-ayah. Tak apalah kita berkongsi, tak ada gapo. Cuma hak penting sekali majlis ini kita buat supaya nak orang kita ni dapat dengar akan ilmu mustalahil hadis, mengaji umpama ni, kerana masa kita ni adalah masa yang payah kita nak giduk ngaji ramai-ramai kerana coba Tuhan ni, maka kita dibundahkan oleh Allah Ta'ala dengan ini jalan, maka kita ambil, tak ada gapo. Nampak tu tak? Tu. Seterusnya, qala haddasana, maka katanya Sulaiman ibn Harb al-Azdi mati 224 tu, katanya pula ia katakan haddasana Hammad, telah mengkhabar akan daku, merayak akan daku oleh Hammad. Hammad dalam ilmu hadis ni ada dua orang, Imam Hammad ibn Salamah wa Imam Hammad ibn Zaid. Maka seorang di sini ni diperiksakan oleh para ulama, iaitu Hammad ibn Zaid. Hammad ibn Zaid Al-Azdi juga Al-Jahdami, dia mati pada tahun 179 Hijriah. Hammad ibn Zaid ni seorang ni orang alim besar, bukan orang biasa lah, tokoh ulama. Berkatanya Hammad ibn Zaid an Ayyub, daripada Ayyub. Ayyub ni anak Ibni Abi Tamimah, anak Abi Tamimah As-Sakhtiyani. Ayyub As-Sakhtiyani ni adalah seorang tokoh ulama yang alim di dalam agama kita, yang meninggal tahun 131 Hijriah. Tahun 31 Hijriah. Ya mati ni belum lagi daripada Imam Asy-Syafi'i datang kepada ini dunia. Kerana Imam Syafi'i mari kepada ini dunia tahun 150. Ia mati Giddah tahun 131 Hijriah. Ayyub ni ambil hadis daripada dia, An-Nafi', daripada Nafi'. Nafi' ni hak dia. Nafi' ni maula Abdullah bin Umar. Maula, mana dia ni adalah orang Abdullah bin Umar lah, kecil mudah-mudah, yang meninggal pada tahun 117 Hijriah. Nafi' tu ambil daripada mana? Ambil daripada maula dia, ketua dia. Ambil daripada sayyid dia, An Abdullah bin Umar. Ambil daripada Abdullah bin Umar ibn Khattab Al-Qurashi, yang meninggal bila? Abdullah bin Umar ni meninggal pada tahun 73 Hijriyah. Tu jadi, lalu dia kata, kata ia pia, iaitu katanya Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun ia kata, aku berkata, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. La tamna'u ima Allahi masajid Allah. Mana kan? Jangan engkau wahai umat aku, jangan wahai kamu umat aku. Khitab mula-mula ni kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu itu menegah, lari ke apa? Ima'a. Kalimah ima'a ni bahasa Arab, bahasa kita mana an-nisa, perempuan. Ima Allah makna orang perempuan tu. Makna gitu. Ima Allah makna orang perempuan. Masajid Allah, jangan mulai orang perempuan tu nak pergi semaya di masjid. Ni nak ayat kata, boleh orang perempuan tu pergi semaya di masjid jikalau ada keamanan dan keselamatan, jauh daripada fitnah dan sebagainya. Tak apa, tak ada masalah. Tu maknanya gitu. Maka kita telah dengar belakang dah lah saat ni tu. Telah dengar belakang dah apa sanak-sanak dia, mata-mata hadis tu kita dengar dah. Maka Syekh nak kata faqauluhu, maka perkataan Abu Daud hari tu. Haddatsana Sulaiman bin Harbin qala haddatsana Hammad an Ayyub an Nafi' an Ibni Umar. Hak ni orang panggil hak kita dah dengar tu. Haddatsana Sulaiman, telah merayak akan daku oleh Sulaiman, dan merayak akan daku oleh Hammad, daripada Ayyub, daripada Nafi', daripada Ibni Umar. Huwa sanad. Hak ni dia panggil apa? Orang panggil sanad. Orang panggil apa? Orang panggil sanad. Wa qawluhu la tamna'u ima Allahi masajid Allah.
Qauluhu yakni perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu larikan orang perempuan daripada masjid Allah, huwal matnu, iaitu matan. Ni makna kata kita boleh faham dah dengan cara jelas dan terang kata apakah makna sanad, apakah makna al-matn di dalam ilmu mustalahil hadis. Itulah wahai adik-adik yang dikasihi dan anak-anak yang dimuliai dan abang-abang yang dihormati, semua tadi itu kita pakat. Kita pakat mengajikan ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya nakwi kita itu masuk di dalam kemuliaan. Karena ilmu hadis adalah ilmu yang mulia. Kita ambil diri kita masuk duk mengaji ilmu ni, seolah kata kita memuliakan diri kita dengan cara yang syarak itu redha terhadap kita. Baik. Itu soalan yang kedua. Mari kita tengok soalan yang ketiga. Ila kam qassama, ila kam qismin yang qasimul hadithu min nahiyati adadit turuqi. Kepada berapa bahagiakah terbaginya hadis daripada pihak bilangnya jalan? Mana lagu mana? Hadis ni ia bagi pada masalah sanad ni ia mari berapa jalan. Makna kata jalan kita reti dah sanad mana gapo, matan mana gapo. Cuma hadis hak mari mengikuti sanad ni macam mana ia mari? Mari kepada kita ni macam mana? Sanad ni ada berapa bahagian? Seolah kita kecek gitulah mudah-mudah. Makna sanad ni lah orang pindahkan hadis. Sanad ni makna kata orang itulah orang yang calon diri dia mengajikan ilmu hadis daripada atba'it tabi'in, daripada tabi'in, daripada sahabat. Nampak tak tu? Guru-guru bagi Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak mana? Orang tanya kata ada berapa bahagian? Kecik mudah-mudah gitu. Jawabnya yang qasimul hadisu min nahiyati ta'addudit turuqi ila qismain. Tu. Baginya hadis daripada pihak bilangnya jalan ni kepada dua. Mana jalan ni hak nak mari hadis ni ada dua jalan ni. Jalan yang mula-mula orang panggil apa? Mutawatir. Yang kedua ahad. Kecek mudah-mudah gitu. Bagi sanad ni ada sanad mutawatir ataupun hadis mutawatir. Nampak tu dah? Ada hadis ahad. Tu ada hadis ahad. Nak boleh kata ahad ataupun nak boleh panggil mutawatir, terhenti di atas sanad. Sanad orang wari ramai dengan sanad orang wari sikit. Tu makna kata beza di antara dua perkara. Pada pihak panggil ialah, nampak tu tak? Pada pihak panggil sahaja. Supaya nakwi kita itu boleh ambil pengertian faham daripada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang ulama-ulama kita nak, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala suruhnya para ulama royak kepada kita. Baik. Kemudian seterusnya iaitu jawapan soalan yang keempat, tengok sikit. Mal hadisul mutawatiru, apakah hadis mutawatir? Ni kita nak masuk dalam isi. Hadis mutawatir ni macam mana? Hadis mutawatir ni macam mana? Gapo hadis mutawatir? Hadis mutawatir iaitu jawab jim, huwal hadisul ladzi ya'ti an adadin kabirin anir ruwah. Yakni hadis yang datang daripada bilangnya yang banyak daripada orang riwayat hadis. Makna kata hadis yang datang daripada bilangnya yang banyak daripada orang riwayat hadis bukan seorang lah, bukan dua, bukan tiga, bahkan 10, bahkan 20, bahkan 30. Gitu misalnya. Wa dzalika fi kulli tabaqatin min tabaqatis sanad. Demikian itu pada tiap-tiap tabaqah. Tabaqah ni lapisan daripada lapisan-lapisan sanad. Misal kata gini. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang panggil lapisan mula-mula. Lapisan mula-mula. Tabi'in lapisan yang kedua. Atba'it tabi'in lapisan yang kedua. Yang ketiga. Kemudian anak murid pada atba'it tabi'in lapisan yang ketiga. Nampak lapisan yang keempat. Seterus lapisan yang kelima, lapisan yang keenam. Maka tiap-tiap lapisan tadi itu, tiap-tiap lapisan tadi itu ramai orang.
Ramal ni banyak mana? Setengah ulama lagi ia akan royak kepada kita macam mana. Syekh akan royak sendiri. Ia kata yastahilu tawatu'uhum 'alal kadhibi. Mustahil. Tawatu'uhum makna muwafaqatuhum. Makna sepakat mereka itu di atas dusta. Misal kata dalam lapisan sahabat ni 20 orang royak serupa belaka daripada Rasulullah. Maka mustahil para sahabat tadi itu nak dusta di atas Nabi. Tu sah. Mari generasi tabi'in, lapisan tabi'in pula 25 orang royak kata. Ambil pada sahabat 20, ya 25. Maka mustahil di atas para tabi'in 25 orang ni nak pakat sebulat suara nak dusta di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Wa yastanidu ila amrin mahsus, dan dia itu sandar, mereka itu sandarkan kepada amrin. Apa amrin? Urusan yang mahsus, yang dapat dengan pencederaan 5. Makna macam mana? Maknanya kita faham dengan cara mudah kata tiap orang tu dia tengok dengan mata. Pencederaan 5 ada ke apa? Ada mata, ada telinga, tak gitu kan? Adanya rasa, adanya bau, adanya kecak ke apa nama tu. Tapi kita nak royak sini pakat boleh dengar belaka hadis tu daripada mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Generasi mula-mula sahabat pakat dengar belaka daripada mulut Nabi. Satu. Yang kedua, tabi'in ini dengar daripada mulut sahabat, pakat dengar belaka 25 orang tadi kita misal kata. Tu makna amrun mahsus, benda yang boleh kita dapat dengan pencederaan 5. Salah satu iaitu telinga dan mata. Nampak tu tak? Sebab masalah ilmu ni yang kena guna telinga serta mata. Kemudian akal fikiran. Akal fikiran. Itu maknanya. Mustahil lah nak ayat kata 25 pakat sepakat sebulat suara kata nak dusta di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak. Itu maknanya gitu. Kemudian tawdihatun wa tanbihatun ala ta'rif. Ini nak menyata dan nak beri pengingatan di atas takrif. Lagu mana? Nak menyata makna nak meluas lagi dan nak beri peringatan di atas takrif. Takrif ke apa? Ya, takrif hadis mutawatir saat ni jelah. Huwal hadithul ladzi ya'ti an adadin kabirin min ar-ruwah wa dhalika fi kulli tabaqatin min tabaqatis sanad yastahilu tawatu'uhum 'alal kadhibi wa yastanidu ila amrin mahsusin. Ajalah dia nak tambih. Mari nak apa nama taudih ni, mari nak kaya ikhwam lagi. Bahasa sia. Mari nak jelas lagi. Tambih mari nak pengingatan sikit di atas takrif. Takrif ni makna dipinasi takrif dia tu. Ia kata, tengok molek sini, molek ni Syekh Mustafa buat ni jadi mudah kita orang nak belajar ni jadi dengar, pandai dengar dulu, pandai nak faham dulu, kemudian kita nak masuk kitab besar tak payahlah. Ni takut kita nak ngaji kitab besar selalu, kita halus tak habis lagi. Bimbel hak tu. Bimbel supaya orang-orang ngaji nahwu nak ngaji kitab al-kitab, kitab si bawah lalu. Berat jurumiyah bertahbih lagi. Tak boleh lawak lagu tu jangan gaduh dalam masalah ilmu, tak boleh gaduh, kena pergi sikit-sikit. Supaya masalah makan nasi itulah. Supaya umur kita ya tak boleh nak gaduh sangat. Mengaji umur kita ni baru 9 tahun, 10 tahun, ada cara mengaji dia. Kalau kita nak umur 9 tahun ni nak kira nak mengaji supaya orang 45 60 gak, selok. Tak kena lagu tu. Mengaji pun supaya jangan gaduh. Cuma kena buat sokmo, istimrar orang panggil. Yang pertama dia kata haddada ba'du ahli ilmi adada turuqil mutawatiri bil arba'ati. Ini dengan molek wahai saudara yang dihormati, dengan molek dia kata haddada. Mana haddada? Makna mentahdidkan, mensakatkan oleh setengah daripada ahli ilmu. Puak-puak ulama lah. Akan bilangi jalan ni hadis mutawatir tu ambil arba'ati dengan 4. Makna tiap lapisan sahabat 4 orang.
Kemudian tabi'in 4 orang, atba'it tabi'in 4 orang. Kata setengah ulama nak boleh jadi hadis mutawatir, tiap-tiap lapisan, tiap-tiap tabaqah ada 4 gitu. Faham tu tak? Wa ba'dhum, setengah ulama ayyanahu bil khamsati. Setengah ulama dak dia kata 5. Menentu kata 5. Wa ba'dhum ayyanahu bil asyrati. Setengah ulama kata dak 10. Wa ba'dhum bil arba'in. Setengah ulama dia kata 40. Tu. Wa ba'dhum bis sab'in. Setengah ulama kata 70. Ila ghairi dzalika. Banyak lagi. Nah, kepada dimakian itu lagi, lain pada dimakian itu. Banyak lagi hak ulama kata. Banyak lagi. Wallazi alaihi aktsaru, hak banyaknya dijalankan oleh jumhur ulama mustalah, huwal adadul ladzi yahsulu bihil yaqin, iaitu bilangan yang hasil dengannya oleh yakin. Yakin ni makna dia tak ada syak dah lah. Bukan kata duk sekadar ya lapis apa nama ada yakin, tak ke? Lepas pada tu ada zan, lepas pada tu ada syak, lepas pada tu ada wahm. Tak gitu ke? Tu. Maka nak wi sampai darajat al yaqin. Setengah kata 70, setengah kata 40, setengah kata 10, setengah kata 5, setengah kata 4. Makna kata di kalangan ulama tak ada jadi sepulak suara kata bilangnya tu banyak mana. Tapi sebulak suara di atas gapo? Sebulak di suara di atas kata bila lah mana pun asal kata semua tu menghasilkan benda tu yakin. Tu dia. Maka ulama mustalah dia kata yakin ini hasil daripada, bukan daripada bilangnya tu sebagai inti, bahkan hasil daripada apa? Hasil daripada kesiqahtan dan amanah orang waris hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seluruh dunia waris pun kalaulah orang waris tu tak siqah, maka tak hasil bagi apa? Tak hasil bagi yakin. Tak hasil itu ilmu tu kepada yakin, darajat yakin. Seumpama mana? Seumpama sebulak suara orang pelasapah, banyak mana orang dia royak kata Allah nining sedia kala bukan Tuhan yang menjadi. Tak. Walaupun nak sepakat suara banyak mana pun tak. Sebab apa? Sebab orang royak tadi tu bukan orang siqah, bukan orang yang beramanah, walaupun ramai pun tak jadi. Tu tak? Nak kita faham molek. Wa uziya hadzal qawlu ila jamharati ahli al-ilm, dan disanakan ini pendapat ni kepada jumhur ahli-ahli ilmu. Boleh kita tengok Syekh kata raja' kita Tawdihul Afkar. Tawdihul Afkar bagi Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala. Sakut paut dengan ilmu mustalahil hadis. Yang kedua, makna yastanidu ila amrin mahsus. Makna kata sandar mereka itu kepada urusan yang dapat dengan pencerahan ilmu tu ke qaulihim, seperti perkataan mereka katakan haddatsana au sami'na au lamasna. Mana kata mengkhabar akan daku, ataupun dengar akan daku, ataupun setuh akan daku. Tu tak? Makna kata setuh dengan mata ya tengok ke, setuh dengan telinga ya dengar ke. Nampak tu tak? Boleh panggil setuh belaka. Nah, setuh ilmu dah. Maksudnya gitu. Baik. Tu dia. Kepada saudara kita perkara-perkara yang kita telah menyampaikan itu. Itu adalah soalan yang keempat dan jawapannya. Soalan yang kelima, tengok. Dia kata ila kam qismin yang qasimul mutawatiru arif kulla qismin. Kepada berapakah bahagian baginya hadis mutawatir? Hadis mutawatir ni ada berapa bahagian? Arif mana kata wari ta'rif ataupun mengenal. Nah, tiap-tiap bahagian tu coba wari sikit wari misal lah kecil mudah-mudah ataupun wari ta'rif sikit. Tu dia. Jim jawabnya yang qasimul mutawatiru ila qismain. Baginya hadis mutawatir tu kepada dua bahagian. Nah, kepada dua bahagian. Mutawatirul lafzi. Yang pertama iaitu mutawatir lafzi. Apa makna mutawatir lafzi? Yakni wa huwa ma tawatara lafzuhu. Makna lafaz dia tu mari daripada Nabi
kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada atba' tabi'in dengan lafaz hak tula tu. Dengan lafaz tula tu lah. Dengan lafaz tula tu. Makna kata lafaz tak ada berubah. Tu panggil mutawatir lafzi. Di sana mutawatir maknawi. Ada mutawatir apa? Maknawi. Mutawatir maknawi pun ada juga. Nah, mutawatir maknawi makna kata kecek satu maudhu' tetapi berlainih keadaan. Misal lagu mana? Mari kita tengok misal dia. Berkatanya Imam As-Suyuti, qala As-Suyuti rahimahullahu taala fi Tadribir Rawi. Dalam kitab Tadribur Rawi, bagi pelajar ni kena ada lah kitab Tadribur Rawi ni, iaitu kitab Mustalahil Hadis. Tu. Yang Imam As-Suyuti syarahkan matan takrib bagi Imam An-Nawawi. Imam Nawawi buat kitab takrib sakut baut dengan Mustalahil Hadis. Dia Imam Suyuti ni mari syarah. Syarah lebih kurang kalau tabak cetak ke dulu gak 500-900 muka lah. Halai kertas tu. Coba tabak ke sekarang, cetak ke sekarang 2 jilid. Ada hak tabak cetak ke hak baru benar tu ada sampai ke 3 jilid, 4 jilid pun ada. Kerana dia syarah pula istilah-istilah Imam Suyuti nak jadi jelas lagi masa kita ni nak mudah faham, maka ulama dia taklikkan, dia syarahkan. Banyak orang duk khidmat kepada kitab Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, iaitu kitab Tadribur Rawi. Nampak tu tak? Dia katakan dia kata wa huwa. Nah, Imam Suyuti kata ni ayang qila, seorang tu orang hadis itulah bahawa nakalkan ayang qila jama'atun. Yang makna kata nakalkan oleh jamaah ni yastahilu tawatu'uhum 'alal kadhibi wa waqa'i'a mukhtalifatan. Mustahil muwafaqah, makna kata sebulat suara sepakat mereka itu di atas dusta. Dusta apa nama? Dusta akan kelakuan yang berlainan. Makna kata kelakuan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu berlainan, maka orang hak riwayat hadis tu ada duk situ, ada duk sini. Jadi nak dusta tu tak boleh nak pergi lah. Dengan cara-cara memikir tu tak boleh nak pergi lagu tu. Mana tak boleh nak jadi. Wa yashtariku wa tashtariku fi amrin yatawataru dhalikal qadr al-mushtarak. Makna kata dia musyarakah pada urusan urusan berapa? Urusan yang mutawatir. Oleh demikian itu akan qada yang mushtarak. Qada mushtarak ni makna kata supaya misal di sini supaya akad tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang berdoa. Makna kata Nabi Muhammad ni sahabat kata doa Nabi akad tangan. Nampak tak? Terutama tempat-tempat yang seumpama al-istisqa, minta hujan, seumpama di padang Arafah. Dan dengan cara umumnya Nabi berdoa dengan akad tangan. Ada juga Nabi doa tak akad tangan. Seumpama nak masuk bilik air ke apa tak akad tangan hak tu. Nampak tu tak? Akan tetapi dengan cara umumnya sahabat kata Nabi ni berdoa dengan cara akad tangan. Tu mana hadis mutawatir maknawi tu Nabi berdoa akad tangan. Tapi soal kata ada ke tak Nabi doa tak akad tangan? Ada. Nampak tak? Betul. Kama idza naqala rajulun an Hatim, sebagaimana telah nakal seorang itu daripada seorang nama Hatim, masalan misal katalah annahu a'ta jamalan, bahwasanya dia itu berinya hadiahnya sedekahnya jamalan uta, wa akharu annahu a'ta farasan, orang lain royak kata dia berikan kuda, wa akharu annahu a'ta dinaran, orang lain royak kata dia beri duit dinar, wa halum majarrah hingga akhirlah fayatawatarul qadrul mushtarak baina akhbarihim wa huwa al-i'ta. Maka jadi mutawatir qadar yang sepakat tu pada masalah khabar orang duk royak tentang Hatim tu gapo? Wa huwa al-i'ta, mana dia beri. Tak ada royak kata ya wi gapo, tapi hak mutawatir maknawi kata Hatim ni orang hati murah suka dermakan. Derma gapo? Setengah kata wi kuda, setengah kata wi unta, setengah kata wi
apa nama duit dinar, setengah kata tu, setengah kata ni. Tu nak kita faham. Itu sebagai apa nama ni misal yang dibawa datang oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, li'anna wujudahu mushtarakun fi jami'i hadhihi al-qadaya, kerana bahwasanya adanya seorang nama Hatim yang misal tu iaitu mushtarak pada semua apa nama ni, semua ini qadiyah. Semua ini qadiyah mana hak kita dok kecek ni tentang masalah pendermaan apa nama seorang nama Hatim. Mana di diri beri tadi itulah orang panggil apa? Orang panggil mutawatir. I'ta beri. Nampak tu tak? Ia bukan orang bakhil, orang gapo dak. Itu sebagaimana Imam Suyuti bawa data di dalam ining apa nama dalam kitab Tadribur Rawi, Syekh Mustafa Adawi hafizahullah bawa data di dalam ining kitab sebagai syarahan untuk nak kejakkan dengan perkataan para ulama. Kalau ulama yustadallu lahu wala yustadallu bihi. Nampak? Kalau ulama wa'ri untuk nak kejakkan. Nampak tu tak? Nak kejakkan. Kemudian sin, soal yang keenam. Mathil lil ahadisil mutawatirati al-lafziyah bi amthilatin walil mutawatiril ma'nawi bimithal. Orang kata, "Hei Tok Guru, cuba wa'ri misal hadis-hadis mutawatir hak pasal lafaz. Dengan beberapa misal wa'ri hamba nak ngaji dengan Tok Guru ni, cuba Tok Guru wa'ri misal sikit. Dan bagi hadis mutawatir hak pasal maknawi tu, hak makna saja tu wa'ri misal, satu misal apa tak apa dah." Tu minta kepada tuan guru. Jawabnya, mithalul lil mutawatiril lafzi hadisun. Iaitu misal bagi mutawatir lafaz, mana hadis mutawatir hak pasal lafaz ni hadis. Hadis mana? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis ni, man kadzaba alayya, siapa-siapa dusta di atas aku, di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muta'ammidan, hal keadaan dia itu sengaja. Kalau tak tahu tu boleh lagi nak maaf. Tapi hak ni sengaja di atas dusta di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang gagah lagi rajih, orang dusta hak sengaja ni tak terima hadis pada tu selama-lama. Tak boleh terima hadis pada dia. Kalau di dalam ilmu hadis, kalau kita ngaji seorang ni kadzab ajalah. Makna lagu mana kadzab? Mana orang yang dusta di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pun orang muttaham bil kadzab, orang dikena tuduh kata dia itu dusta, ya bohong tadi itu terkadang ulama syarah mari kata muttaham bil kadzab dituduh dengan kata dia itu dusta sebab dia ni pernah bohong di atas Nabi, kemudian dia taubat. Kalaulah muttaham bil kadzab, hadis dia tu baik, tak ada nak naik kata hadis makbul, hadis mardud. Hadis yang dilotarkan oleh para ulama, tak diterimakan oleh para ulama. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia itu pilih tempat kediaman dia di dalam api neraka. Setengah-setengah daripada orang yang tak takut kepada Allah Ta'ala dan kepada seksaan hari akhirat, dia kata, Nabi kata man kadzaba alayya. Kalau kata Nabi tak ada kata man kadzaba ilayya, makna kata siapa dia bohong kerana nak bantu agama Nabi, tak apa dah. Dah lagu tu. Kita nak royak benda bohong, seolah kata kalau kita curi tu tak leh. Pada hakikat curi untuk nak makan minum tak leh. Kalau kita curi untuk nak pergi sedekah pula boleh. Tak ada hukum lagu tu lah Islam. Kalau ada orang duk petua lagu tu mana salah dengan hukum Islam. Bukan hak Islam nak lagu tu. Kita pergi curi hak orang tak leh, dia kata. Apa kalau kita nak makan sendiri? Kalau kita pergi curi hak orang untuk kita nak sedekah pula, tak apa. Kalau gitu Rasulullah kata, adakah cuci kita nak mencucikan kain kita dengan air najis seumpama akcing masalan azakumullah? Tak sama sekali. Nampak tu tak? Tu sebab itulah man kadzaba alayya mengerangkungi kata man kadzaba ilayya. Seumpama Nuh ibnu Maryam, orang panggil Nuhul Jami'.
Dia ni suka buat hadis maudhu' untuk nak bergalakkan orang baca Quran. Buat hadis maudhu' dusta di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sengkau kata nak orang tu gemar baca Quran. Tak. Maka ulama kira kata hadis yang diriwayatkan oleh Nuh Ibn Abi Maryam Al-Jami' ni jami' sebab apa? Hipung semua kedustaan kepada dia. Ulama tak terima hadis daripada dia. Tengok dalam terjemah ulama terhadap Nuh Ibn Abi Maryam. Tengok. Nak ayat kata tak boleh kita dusta di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ni apa panggil hadis mutawatir lafzan. Nabi kata lagu ni. Nabi kata lagu ni sahabat dengar beberapa puluh orang akan ini hadis. Dan tabi'in dengar pula beberapa puluh orang. Atba'i tabi'in timakian itu juga. Mutawatir lafzan. Satu. Yang kedua, hadis bunyi kata naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha. Allah Ta'ala mencerahkan mukalah seorang tu, mencahayakan seorang yang mendengarkan maqalati, mana dengar hadis aku, fawa'aha, maka dia itu hafal dan dia itu faham dan dia itu jaga, thumma addaha kama sami'aha, kemudian dia itu tunai, mana sampaikan hadis itu sebagaimana dia itu dengar. Maka hadis ning pun orang panggil hadis apa ni? Hadis mutawatir. Sebab itulah orang nak royak kata orang di kalangan ulama hadis tak ada pia golek ke orang ulama hadis ni hafal hadis saja, seumpama budak-budak tahfiz Al-Quran, dia tak faham makna, dia tak faham maksud Nabi, sekadar dia hafal dak. Nabi kata fawa'aha, katanya ulama fawa'aha tu makna dia hafal serta dia faham serta dia jagakan hadis serta dia beringat hadis tu, tak sewi terlupa, tak sewi salah faham. Thumma, lepas pada tu dia faham, dia mengaji, dia hafal, dia ingat, dia faham dia itqan molek dah, dia dhabit molek dah. Thumma addaha, kemudian dia sampaikan hadis itu kepada umat pula kama sami'aha, sebagaimana dia dengar. Ni nak ayat kata sahabat ulama-ulama ni ya reti molek hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang seterusnya, hadis ketiga, sebagaimana Syekh Mustafa bawa data di sini, dia kata hadis mutawatir lafzan, dia kata man bana lillahi masjidan, dengan molek siapa-siapa bina kerana Allah satu masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, nescaya Allah Ta'ala bina bagi dia rumah dia di dalam syurga. Makna orang bina masjid kerana Allah, bukan kerana nak tunjuk kerana tu kerana ning, orang ning Tuhan janji nak masuk syurga. Tu makna kata banallahu lahu baitan fil jannah. Tu maka hadis ning, tiga-tiga hadis ni apa panggil hadis mutawatir lafzan, hadis mutawatir lafaz mutawatir. Macam ning lah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mithalul mutawatiril ma'nawi ahadis raf'ul yadaini fid du'a. Dan misal hadis mutawatir maknawi iaitu hadis apa? Hadis akad dua tangan apabila nak berdoa. Nabi akad tangan apabila nak berdoa. Akad tangan macam mana? Hak sunnah Nabi macam ni. Letak tangan rapat gini kemudian berdoa. Tu maknanya gitu. Nampak tu tak? Hak tu hak daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita nak hak lain tu tak ada bergapo, asal kaki tangan tak ada bergapo lah. Nah, terutama doa orang panggil doa uttalab, hak kita minta. Adapun doa usanat kita nak akad apa boleh, tak saya akad apa tak apa, masa kita ada puji Tuhan tu tak ada bergapo tu. Habis. Tu makna kata soalan yang ke-6. Dan jawapannya. Kemudian soalan yang ketujuh. Soalan yang ketujuh. Mal kutubul muallafatu fil ahaditsil mutawatirah. Ning orang nak jadi orang belengaji ni, ya kena dok gaduh haning lah. Bukan dok gaduh ha pesing kata tak terpakai tu bukanlah.
Nak orang nak mengaji agama, nak main mengaji hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kena kenal lah benda-benda lagu ni. Ya, biasanya kata apa nama kaki dia cenderung kok mana, Tuhan pilih. Tuhan pilih. Maka kita serulah, marilah kita pakat bergaduh dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kitab-kitab yang disusunkan bubuh di dalam kitab tu hadis-hadis mutawatir. Kitab gapo ratik. Kalau kita nak tengok hadis mutawatir, tengok mana tu guru ni. Ia kata waqafna minha ala, kita ni berjumpa daripada kitab hak tulis hadis mutawatir ni ada apa? Satu kitab nama Al-Azharul Mutanathirah fil Akhbaril Mutawatirah. Nama kitab tu Al-Azharul Mutanathirah fil Akhbaril Mutawatirah, bagi Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Satu. Kitab lebih kurang tebal ni. Hamba tak ada wari di sini. Yang kedua, Nazmul Mutanathirah fil Hadisil Mutawatirah. Nazmul Mutanathirah fil Hadisil Mutawatirah, bagi lil Kittani. Setengah baca Kattani, tapi yang ambil pada guru baca Kittani. Nampak tu tak? Tu dia. Ia kata kitab yang kedua nama Nazmul Mutanasirah fil Hadisil Mutawatirah. Semua ni kalau nak tengok dalam internet ada belakang. Kalau nak tengok dengan cara orang baru ni derah. Boleh tengok belakang, boleh tengok. Cuma kena kenal lah. Nak tengok-tengok pun kena tahu juga. Nak tengok cari dalam log sosial, dalam internet, dalam gapo, nak cari kitab cari gapo, tak ada di mana gapo. Nampak tu tak? Tak ada jadi tegah hai gapo. Cuma kita kena ngaji, we tahu, kemudahan kita guna hak tu hai buka, sudah, tak ada masalah. Yang ke seterusnya tu soalan yang ketujuh dan jawapan. Yang ke seterusnya, ma khabarul ahad? Apakah khabar ahad? Khabar ahad ni gapo dia? Al-ahad jawabnya ma laisa bimutawatir. Ia ta'rifkan dengan dhid. Nampak? Ta'rifkan dengan gulawai dia. Hak mutawatir kita kenal dah, maka ahad gulawai dia faham. Tu dia. Kalau kita faham siari, dia kata gapakah malik gulawai siari, sudah. Jawab banyak tu. Tak ada kena ada banyak. Itu dengan cara ringkasnya. Tu dengan cara ringkas. Padahallah kitab ni yang panggil kitab mubtadi'in. Yang ke-9 jawab aja soalan ke-9, ila kam qismin yang qasimu khabarul ahad wa ma hadhil aqsam. Kepada berapakah baginya khabar ahad dan apakah bahagia khabar ahad? Tu dia. Ia kata jawab yang qasimu khabarul ahad ila thalathati aqsam. Khabar ahad ni ada 3 bahagia dah. Ada berapa bahagia? Ada 3 bahagia. Wahia yang pertama al-masyhuru. Yang pertama hadis masyhur. Hadis apa yang pertama hadis masyhur. Tu hadis pertama iaitu hadis masyhur. Yang kedua al-azizu, hadis aziz. Yang ketiga hadisul al-gharib. Al-gharib ataupun al-fard panggil. Jadi hadis ahad ni ada 3 bahagian. Hadis masyhur, hadis aziz dan hadis al-gharib. 3. We ingat mudah-mudah dalam otak kita dulu. We duduk dalam otak hadis ahad ada berapa bahagian? Ada 3. Hadis masyhur, hadis aziz, hadis gharib. Habis itu. Kemudian apakah hadis masyhur di sisi muhaddisin? Mal hadisul masyhur 'indal muhaddisin. Apakah hadis masyhur di sisi ulama muhaddis? Tu dia, kita nak tahu juga. Kata gapakah hadis masyhur di sisi muhaddis? Dengan molek sini. Ia kata jawab ma rawahu fi kulli tabaqatin thalathatun fa akthara min ghairi an yantahiya ila at-tawaturi. Hadis masyhur ni di sisi ulama hadis ni iaitu hadis yang diriwayat akan dia pada tiap-tiap lapis oleh 3 orang. Maka banyak daripada tu lagi tetapi min ghairi ayyantahiya ila at-tawaturi, daripada ketiadaan sampai darajat hadis mutawatir. Sudah.
Hadis mutawatir ni katanya ulama hak kurang-kurang 10. Hak tu pendapat yang apa nama orang panggil kata yang diriwayatkan oleh para ulama. Adapun hak kata 4 orang saat ni tu hak tu pendapat yang tidak tidak dibantukan oleh ulama. Ada orang kata tapi ulama tak pilih. Orang hak kata betul pun orang alim juga, akan tetapi ia kena tengok juga. Ia kena pilih pula. Hak 5 tu tak juga. Mula sekali iaitu di 10. Maka hadis masyhur ni iaitu tiap lapisan tu 3 orang, maka naik gi. Naik gi tapi tak sampai kepada tak sampai pada tahap iaitu tawatur. Mutawatir tak. Waqilah dan kata qil, ada pendapat yang kata qil ni makna kata pendapat yang kedua lah. Kita kecek mudah-mudah. Nah, innahu yakfi ay yakuna ar-rawi fi at-tabaqatil ula wa humus sahabah aqall min thalathatin. Wa humus sahabah aqall min thalathah. Pendapat yang kedua ni dia kata memadai bahawa adalah rawi pada tabaqah lapisan mula-mula iaitu lapisan sahabat tu sikit daripada 3. Dia kata gitu, setengah pendapat hak gagahnya, pendapat gagahnya tak. Sahabat pun 3 juga. Tu 3 naik ke atas. Tapi tak sampai ke 10. Jangan mudah-mudah gitulah. Tu dia. Kemudian hadis masyhur ni seperti hadis gapo? Seperti hadis yang kita dengar yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah dan juga sebut oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kita sebut lagu ning sebut balik darajat susunnya kitab. Kalau nak susunnya zaman kena sebut Imam Ahmad dulu. Tapi kalau susunnya kitab Bukhari, Muslim. Tak itu. Abu Daud, At-Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, kemudian baru turun kepada Ahmad dan Muwatta ke gapo. Itu apa yang kata balik mana? Balik susun ni, balik Al-Kitab. Ada pun susunan balik zaman ni, Imam Ahmad, Imam Malik atas nu lagi. Tu caranya gitu. Orang ngaji hadis tu gitulah cara dia. Hadis punya kata nah, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ulama. Hadis yang kita dah dengar tu. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak cabutnya ilmu tadi itu sebagai cabutan yang terkejut, yang cabut tubik daripada dada-dada. Akan tetapi yaqbidul ilma biqabdil ulama. Nak memadamkan cahaya ilmu di atas muka bumi ni, iaitu Allah Ta'ala mematikan para ulama. Hak ni panggil hadis apa ni? Hadis masyhur. Orang panggil mana? Orang panggil hadis masyhur. Awak apa? Kerana tiap tabaqah daripada sahabat lagi tabi'in atba'it tabi'in 3 lebih sikit tapi tak sampai darajat apa nama? Tak sampai darajat hadis mutawatir. Tu dia. Maka diwarikan oleh ulama. Nah, Syekh tak ada wari tapi kita wari hasyiah lah sini disebutkan dalam lain-lain kitab. Ia kata hadis masyhur ni ada kitab tak? Hadis masyhur pun ada kitab juga. Nah, pelajar-pelajar tandalah kalau nak tengok hadis masyhur, pergi tengok di dalam kitab-kitab yang disebutkan oleh ulama. Yang pertama kitab Al-Maqasidul Hasanah. Yang pertama nama kitab Al-Maqasidul Hasanah fi mashtuhira 'alal alsinah. Ni kitab Imam As-Sakhawi. Imam As-Sakhawi Imam Ahlul Hadis, dia ni anak murid bagi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Tu satu. Yang kedua Kashful Khafa. Tu fi mashtuhira minal hadis ala alsilatin nas. Ni Kashful Khafa bagi Al-Ajluni. 2 jilid hak ni. 2 jilid. Ni hadis masyhur sebut dalam tu. Hadis masyhur. Tetapi kita ingat kata hadis masyhur tadi itu dia bukan seperti hadis mutawatir pada hukum. Hadis mutawatir iaitu dia tu putus, kata dia tu adalah hadis yang sahih. Hadis yang makbul. Ada pun hadis masyhur tak pasti. Ada masyhur di atas lidah tapi tak sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada.
Nampak tu tak? Banyaklah kalau kita tengok dalam kitab-kitab hak yang ulama wakri tadi itu, daripada kitab Maqasidul Hasanah dan Kashful Khafa tadi itu, ulama akan goyak. Kita pergi tengok sendiri dalam tu. Terutama bagi pelajar-pelajar dan orang-orang jadi guru, daripada ustaz-ustaz dan tuan-tuan guru, kita pergi tengok situ. Dan juga ada dalam kitab satu lagi, nama kitab Tamyizut Tayyib minal khabith fima yaduru ala alsilatin nasi minal hadithi. Itu satu kitab. Kitab ni tak ada pesan mana. Lebih kurang 200 helai kertas, kan lebih sikit lah. Kitab lebih kurang tu. Kita tak ada hari belakang ni. Semua tu kita tak ada bawa data di sini. Ada kitab tak akan, tetapi kita tak bawa data di sini. Bagi siapa? Libni Daiba Asy-Syaibani. Nama satu orang ulama tu Ibnu Daiba Asy-Syaibani. Dia ni tulis kitab tu. Nampak tu tak? Tu nak kita faham molek. Baik. Itu adalah hadis apa nama tu? Hadis masyhur. Hadis masyhur. Soalan yang ke-11 sikit dah insya-Allah. Al-hadisul aziz. Kita nak sudah di hadis gharib Al-hadisul al-aziz. Soal yang ke-11. Gapo hadisul aziz? Iaitu huwa, jawab, ma rawahu fi kulli tabaqatin ithnan. Iaitu hadis yang diriwayat akan dia pada tiap-tiap lapisan 2 orang. Berapa? 2 orang. Wa qad yakunul aziz wa qad yakunul hadithu azizan an ahadir ruwah. Dan terkadang adalah hadis itu hadis aziz, salah satu daripada ruwah. Wa dzalika idza rawahu anhu rawiyan. Makna kata dimakian itu apabila diriwayat akan dia daripadanya oleh 2 orang. Makna lagu mana? Makna kata mula-mula sahabat royak 2 orang, kemudian tabi'in ambil seorang. Ada kat lagu tu. Kira di sahabat 2 orang ni tabi'in ambil seorang apa? Kira hadis aziz lagi. Kira hadis aziz lagi. Lepas tu hadis aziz ni hadis mana? Ulama yang telah periksa bagi kita dengan cara orang panggil kata halusi kepada kita, supaya nak kita ni mari ngaji lah. Bukan nak kok mana dak ya tolong wakri dah kita. Nak kita ngaji baca, kemudian tak leh juga. Allah pandai sungguh setan ni dah. Allahnya katuk jalan ya Allah. Hadis aziz misalnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari daripada hadis Anas ibni Malik. Dan Bukhari hadis yang dikeluarkan oleh 2 orang, Bukhari Muslim, daripada hadis Anas, hak Imam Muslim, dan daripada hadis Abi Hurairah, hak Imam Bukhari. Hadis ni Anas berroyak, Abu Hurairah berroyak. 2 orang sahabat royak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukhari ambil melalui Abu Hurairah, Imam Muslim ambil melalui Anas ibni Malik. Hadis mana? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kata, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang kamu dengan sebenar-benar beriman. Makna kata tak sempurna iman, hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tak beriman salah seorang daripada kamu sehingga jadilah mung itu aku ni ahabba ilaihi, aku ni sekasih-kasih kepada diri mung tu lebih banyak daripada ayah mung, lebih banyak daripada anak mung, lebih banyak daripada manusia semuanya. Baru nak sempurna orang tu iman orang tu jadi nak sempurna. Maka hadis ni orang panggil hadis apa nama ni? Hadis Al-Aziz. Apa hadis aziz? Ulama main duk kaji kata kerana orang yang ambil hadis daripada Anas ni 2 orang tokoh tabi'in. Yang pertama Qatadah, yang kedua Abdul Aziz ibn Suhaib. Tu. Maka orang yang ambil daripada Abdul Aziz tu pia pula. Tu orang yang ambil daripada apa nama ni Qatadah tu lah. Ambil daripada Qatadah tu Syu'bah dan Sa'id Ibnu Musayyab. Dan hak ambil daripada apa nama ni Syu'bah ni Abdul Aziz Ibnu Ismail Ibnu Ulayyah dan Abdul Waris.
Tengok dua tabaqah dua. Itu dia. Itu boleh kita pergi periksa, boleh kita pergi tengok di dalam kitab-kitab mustalahil hadis yang ulama kita buat misal mari di sini. Mari kita rajak pergi tengok, dia tahu. Yang mau kita biasa dengar, biasa mudah di dalam masalah gapo? Masalah kita nak belajar. Nah, masalah kita nak belajar kena dengar dulu, rajin dengar banyak daripada alim ulama kita. Mudah-mudahan kita boleh duduk di dalam zumrah ahli ilmu, maka Allah Taala memuliakan kita. Nah, kun aliman au muta'alliman au sami'an walam takun wala takun rabi'an. Kata ulama, jadi olehmu orang reti, orang alim pandai. Tak mau jadi orang ngaji. Tak mau lagi jadi orang nak dengar, tak apa dah, jangan jadi orang yang keempat. Kenapa? Karena jadi orang keempat ni binasa. Alim pun tak, ngaji pun tak, berdengar pun tak. Sudah. Tak ada harga kita. Nampak tu tak? Kita tak ada dah nak ngaji. Jangan gaduh, tak ada. Nah, jangan gaduh, tak ada. Terutama anak muda. Tak ada. Buat ada berapa nama dia tahu? Tu dia, tak boleh lagu tu. Nah. Habis itu, maka tanya orang kata, patut kamar dia pada itu apa? Ada ke tak susunan kitab-kitab ulama yang susun tentang hadis Al-Aziz dengan cara khususnya? Didapati ulama jawab kata tidak dituliskan kitab-kitab tentang hadis Aziz. Kerana apa? Kerana hadis Aziz ni adalah qillah, sikit. Tak banyak. Sikit daripada hadis mutawatir. Hadis mutawatir banyak ni. Nah, qadar hadis mutawatir hak sapa kepada umat ni dengan cara seluruhnya 500 hadis terik. Nah, 500 hadis terik. Nah, setengah kata 400 hadis. Gitu lah. Hak lain lagi tu hadis ni hak banyak. Hadis gharib. Gapo hadis gharib? Gapo mari kita tengok. Dia kata soal yang ke-12 insya-Allah malam ni sampai ke sinilah dulu insya-Allah nah. Kita takut jadi penat sangat. Mal hadisul gharib? Apakah hadis gharib? Al-fard. Uzkur mithalan lahu. Hadis gharib ni apa dia tu guru? Cuba sebut misal mari sikit dia kata jawab huwa man farada bi riwayatihi rawin wahid. Yakni hadis yang diperasingkan dengan riwayatnya oleh rawi yang satu. Mana riwayat hadis daripada Nabi seorang. Mula pada sahabat tu, mula-mula sekali. Sahabat riwayat daripada hadis Nabi tu seorang je, orang pada tak. Tu dia. Misalnya nampak? Misaluhu hadis gapo? Hadis gharib. Hadis bunyi kata innamal a'malu binniyat, iaitu hadis innamal a'malu binniyat, hak kita duk ngaji tu dan hak kita duk amal sama-sama tu. Nak semaya pun kena ada niat, nak puasa pun kena ada niat, nak baca Qur'an pun kena ada niat, kena ikhlas, kena niat tu lillahi ta'ala. Ni gatun sini. Hadis apa panggil? Hadis gharib. Oh, hadis pelik. Kalau kita terjemah hadis pelik, tak bukan pelik. Hadis yang sahabat Nabi tu ambil daripada Nabi seorang diri dia. Orang lain tak ada kongsi. Tu mana hadis gharib. Lama dah hadis pelik Tak. Hadis orang sahabat Nabi tu ambil daripada Nabi tu seorang. Pelik lagu mana? Pak ulama tak jadi pelik. Ya kena ada tempat mari. Gini pelik. Sahabat ramai-ramai tu boleh jadi kata sahabat seorang ni ya tahu, orang lain tak tahu. Pelik di sudut tu. Ayat tu ilmu Nabi ni ia bagi kepada orang yang tertentu ada juga. Tu bukan makna ya royak belakang. Tak kata. Ya tak ada susu ilmu tapi nak uri kepada orang ni. Tu cara kita cara kita. Tapi dia ambil hadis ni pada Rasulullah. Tafarrada bihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab. Memperasing dengan ini hadis daripada Rasulullah, ambil pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Umar anak Khattab. Sayyidina Umar seorang yang ambil hadis ni daripada Nabi. Sahabat Nabi beratus ribu orang, Umar seorang yang ambil hadis ni pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Imam Nawawi tak depan sekali. Tu dia. Dan Imam Syafi'i kata satu hadis ni innamal amalu binniyat ni sulus.
1/3. Makna kata-kata kita ngaji hak nisa ni termasuk daripada 1/3. Asah lah. Kecil mudah-mudah. Asah le agama kita. Baik. Lagu mana? Rawahu. Meriwayat akan hadis ni daripada Umar. Hak ambil hadis daripada Umar ni pia pula. Alqamah ibni Waqqas Al-Laythi. Alqamah ibni Waqqas Al-Laythi ambil hadis ni pada Sayyidina Umar. Kemudian rawahu, meriwayatkan hadis ni an Alqamah ibni Waqqas Al-Laythi, daripada Alqamah anak Waqqas Al-Laythi, Muhammad ibni Ibrahim At-Taimi. Ambil hadis ni, makna ambil daripada Alqamah ni oleh Muhammad anak Ibrahim At-Taimi, yang meninggal pada tahun 125 Hijriah. Dan warawahu, dan mengambilkan hadis ni, meriwayatkan hadis ni an Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi itu Yahya bin Sa'id Al-Ansari, oleh Yahya anak Sa'id Al-Ansari, yang meninggal tahun berapa? Tahun 144 Hijriah. Dan orang ambil daripada Yahya ni siapa? Iaitu Sufyan ibn Uyainah ibn Abi Imran Al-Hilali, yang meninggal pada tahun 198 Hijriah. Dan orang ambil daripada Sufyan iaitu Abdullah bin Zubair ibn Isa Al-Qurashi, yang mati pada tahun 219 Hijriah. Imam Bukhari ambil daripada Abdullah bin Zubair. Itulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang panggil hadis innamal a'malu binniyat. Hadis apa panggil? Hadis gharib. Hadis apa? Hadis gharib. Tu hadis apa? Orang panggil hadis gharib. Baik. Kemudian orang tanya kita lah. Tu royak dengan cara jelas serta jadi mudah. Tak jadi payah sangat. Nampak tu tak? Hadis gharib ni kita nak pergi jumpa mana Tok Guru? Syekh tak ada waris sini, cuma kita nak waris hasiah sikit. Hadis gharib ni kalau kita nak pergi tengok hak pasal sore sahabat ambil pada Nabi ni, pergi tengok dalam satu kitab nama Musnad Al-Bazzar. Musnad Al-Bazzar. Musnadul Bazzar. Tu dia. Ada kitab nama Musnadul Bazzar. Yang kedua, Mu'jamul Awsat. Mu'jamul Awsat bagi Imam At-Tabarani. Bagi Imam mana? Bagi Imam At-Tabarani. Tu dia. Inilah dua kitab ni berapa jilid dah? Kalau nak tengok Mu'jam Al-Awsat tu 10 jilid. Musnad Al-Bazzar 15 jilid. Jadi berapa? 25 jilid dah. Hadis Nabi hak gharib duduk dalam tu. Maka saya royak tu supaya nak we tahu. Tapi jangan duk jadi patah semangat lah. Oh, tak rak main tu 45 jilid, 25 jilid. Tak tak. Masa kerja ni belum daripada kita buat, jangan kita lemah. Kalau kita lemah tak boleh buat. Nah, tengok Quran tebat tu. Nak hafal lagu mana Quran lepas. Cuba hafal lu mula-mula. Hanya dak gi habis ke mana? Tahu ku. Hafal gitu habis. Ya gitu. Jangan dok tak urak. Tak urak dah tengok tak urak dah. Tak ada mula kerja lagi. Orang lagu ni tak jaya hidup. Nah, kerja dunia pun tak urak. Kerja dunia pun tak urak. Maka insya-Allah kita nak baca lagi tu apa nama ni supaya nak sempurnakan insya-Allah. Soal yang ke-13 akhir mana akhir soal 13, mal farqu baina hadithil ahad wal hadithil mutawatir. Apa beza di antara hadis ahad dan hadis mutawatir? Hadis mutawatir dengan hadis ahad ni beza guna. Beza ke mana? Min nahiyatil qabul war radd. Daripada kita nak terima dia dan kita nak tolak dia. Tolak mana kata kita tak terima. Wa emma dia itu sah dengan tak sah. Awis sihhati wa dha'f. Hadis mutawatir dengan hadis ahad ni ada hak mana, beza lagu mana, boleh terima belaka ke tak boleh terima belaka, ke boleh terima hak ni, hak ni tak boleh terima, hak ni sahih, hak ni tak sahih, ke macam mana? Ni nak ayat. Ulama nak ayat kita. Jawabnya Syekh, al-hadithul mutawatiru maqtu'un bi sihhatihi. Hadis mutawatir jazam kata dia tu sahih. Tak lagi dah. Nah, hadis mutawatir jazam kata dia tu sahih. Makna kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata sungguh.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku sungguh. Rasulullah buat sungguh alaihi salatu wassalam. Ai maqbulun qat'an. Hadis tu diterima semata-mata. Semua mata-mata. Tu maknanya hadis mutawatir. Ammal hadithul ahadi faminhu as-sahihul maqbul wa minhu ad-dha'iful mardud. Hadis ahad setengah daripadanya, maka setengah daripada hadis ahad ada sahih yang kita boleh terima. Sahih di sini mana masuklah sahih li zatihi, sahih li ghairihi, dan hasan li zatihi dan hasan li ghairihi. 4 bagai. Hadis makbul ada 4 bagai. Lagu mana? Hadis sahih li zatihi, hadis sahih li ghairihi, hadis hasan li ghazali, hadis hasan li ghairihi. 4 semua. Nampak tu tak? Ni nak kita faham molek tu. Wa minhu ad-dha'iful mardud. Setengah daripadanya, iaitu setengah daripada hadis ahad yang dhaif, yang mardud, yang tak boleh kita terima. Dhaif hak mana? Hak kita tak boleh terima. Dhaifun jiddan, kemudian hadis syadz, kemudian hadis munkar, kemudian hadis maudha. Hak tu tak boleh terima. Nampak tu tak? Tu dia. Itulah pengajian kita pada malam ini. Insya-Allah kita akan sambung pula. Banyak dah ni malam ini kita ambil soalan yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 12 soalan dah kita ambil. 12 soalan dah ni kita ambil ni. Insya-Allah kita nak masuk pula lagi akan datang giliran kita. Soal yang ke-14, ila kam qismin yang qasimu hadithu min nahidis sihah wad dha'f. Betapa bahagia pula baginya hadis daripada hadis tu sah dengan dhaif. Lagu mana pula mari kita tengok. Nampak tu tak? Mari kita tengok dengan cara jelasnya supaya kita tu boleh fahamnya hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita nak terima hadis tu macam mana. Kemudian belum daripada kita nak amal dengan hadis, mari kita tengok faham dulu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada setengah nampak di dalam ta'liqat tu ada orang royak kata tengah malam ni ngatuk. Nampak tu tak? Terkadang suruh ubah masa. Kenapa? Kerana terkadang kita ni tengah malam pelajar-pelajar ni tak apalah. Moga kita niat nak mengajar pelajar-pelajar. Tapi tak apa kalau nak musyarakah. Ikhwah-ikhwah kita, iaitu ayah-ayah dan ibu-ibu yang minat juga tentang ini ilmu, nanti kita musyarak dulu kata nak tak masa mana pula. Nak tak masa mana pula. Supaya tapi golek ke ni malam ni saya ada mengajar sokmo. Malam ni kita ada mengajar sokmo. Sudah pukul 12 pukul 1 nung lah. Anak-anak murid kita akan tetapi hak ni dimintakan oleh anak murid, lalu kita kata taklah pukul 9. Tengoklah kalau tu kita tak balik malam, jadi pukul 8 lebih-lebih kan macam mana. Kita tengok insya-Allah. Kalau tak, kita tengok lepas asalkan macam mana. Tengok keadaan insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasihlah kepada peminat-peminat kita, saudara-saudara kita yang mana ikuti kita dan yang mana dia itu duk tolongkan taujih kepada kita perkara-perkara yang baik. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala balas kebaikan kepada mereka dengan cara seluruhnya kepada kita dan kepada mereka sama-sama lah. Pada akhir ni kita kata as'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.